Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, insya-Allah saya akan membentangkan tugasan kedua CPT 2071 Asas Pengaturcaraan Komputer. Okey, nama saya Siti Nur Afila binti Mustafa bersama nombor matrik D202010955541. Saya daripada kumpulan A. Sebelum saya ingin teruskan pembentangan saya pada hari ini, jadi saya akan menyatakan dahulu kandungan pembentangan saya pada hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, permasalahan atau isu. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, proses pembinaan program. Yang kelima, kod atau cara. Yang keenam, demonstrasi. Dan yang ketujuh adalah refleksi. Okey, jadi dengan itu, jom. Seterusnya, pendahuluan. Ilmu tajwid itu ialah menyampaikan dengan sedalamnya kesempurnaan tiap-tiap sebutan dari ayat Al-Quran. Sesungguhnya, para ulama menyatakan bahawa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Tetapi, mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran itu adalah fardu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukhallaf. Terdapat hukum 5 iaitu itlaq, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, izhar halqi dan ikhfa hakiki. Jadi sebagai seorang muslim, kita perlulah sedaya upaya untuk belajar mengaji dengan hukum tajwid yang betul. Selain mendapat ganjaran pahala, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyukai hamba-hambanya yang berusaha belajar untuk mengaji. Kebanyakan daripada kita mengetahui nama-nama hukum tajwid tersebut, tetapi tidak ramai yang mengetahui cara untuk aplikasikan hukum tajwid tersebut di dalam membaca Al-Quran. Okey, sekarang ini mengenai permasalahan atau isu. Terdapat 3 permasalahan atau isu. Yang pertama, isu mengenai huruf tajwid pukul 5 dalam kalangan murid. Yang kedua, guru tidak menyediakan bahan bantu mengajar dengan sebaiknya dan tidak efektif terhadap murid-murid. Dan yang ketiga, pendedahan terlalu awal sedangkan mereka baru ingin mengenal huruf. Sekarang ini mengenai objektif. Yang pertama, menerangkan tentang huruf-huruf hukum 5 tajwid. Yang kedua, membantu pelajar untuk mengerti hukum 5 tajwid dengan cepat. Yang ketiga, membincangkan hukum 5 tajwid. Yang keempat, menguji kefahaman murid-murid dalam mengenal pasti huruf-huruf hukum 5. Kita beralih pula kepada proses pembinaan program. Yang pertama, di mana akan ada perkataan mula dan selamat datang ke dunia tajwid. Yang kedua, akan ada satu info di mana menceritakan kelima-lima hukum 5 tajwid itu. Yang pertama, iklab, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, izhar halqi, ikhfa hakiki dan iklab. Kelima-lima hukum 5 tersebut. Okey, yang ketiga adalah soalan yang pertama, yang keempat adalah soalan yang kedua, yang kelima adalah soalan yang ketiga. Seterusnya, untuk langkah yang keenam adalah soalan yang keempat, dan untuk yang ketujuh adalah soalan yang kelima, dan untuk yang ke-8 adalah perkataan tamat. Maksudnya sudah tamat permainan kita dan proses pembelajaran sambil belajar kita untuk hukum 5 tajwid. Berikut merupakan kod atau cara yang telah saya gunakan dalam membuat satu permainan kuis yang kita boleh dikatakan bermain sambil belajar. Jadinya saksikanlah untuk kod atau cara tersebut. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimana permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimana permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan.
Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, saksikan. Terima kasih. Ini merupakan demonstrasi yang mana kita nak lihat bagaimanakah permainan ini dimainkan. Jadi, akhir sekali mengenai refleksi. Pemain sangat seronok bermain tetapi mereka juga mengalami sedikit masalah tentang masa yang diberikan. Yang kedua, pemain juga dapat melepasti hukum tajuk tersebut kerana disediakan nota di awal permainan dan itu memudahkan mereka belajar sambil bermain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.